Kifayatul Muhtadi. Kifayatul Muhtadi, muka surat 100. Mana 106. Rumi 136, Jawi 106, Rumi 136. Dan setengah daripada sunat yang muakkad. Dan setengah daripada Kifayatul Muhtadi 106 Jawi 2 apa tadi? 236 136 Rumi. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi 'ulumihi fid dar. Amin ya rabbal alamin. Dan setengah daripada sunat yang muakkad. Sembahyang sunat ni. Dan setengah daripada sunat yang muakkad. Sembahyang sunat lah maksudnya. Sembahyang sunat yang muakkad. Muakkad ni kuat tuntut. Kuat tuntutan itu. Sembahyang sunat yang kuat tuntut. Sembahyang fardu bukan kuat. Tu dah wajib dah sembahyang fardu. Ini sembahyang sunat tapi kuat tuntut. Setengah ulama kata maksud kuat tuntut muakkad tu, maksudnya Nabi tak pernah tinggal. Tu ada setengah ulama kata gitu. Nabi tak pernah tinggal. Sebab tu kuat tuntut. Tapi dia tak wajib. Nabi tak pernah tinggal. Sembahyang sunat ni. Sunat apa? Sunat sembahyang duha. Sembahyang duha. Sembahyang duha. Dan sekurang-kurangnya sembahyang duha ni 2 rakaat. 2 rakaat minimum. Dan sekurang-kurang kamal, sekurang-kurang sempurnanya itu 4 rakaat. Yang akmal. Tadi kamal. Ni akmal. Oh, tu nampak. Cantik dia. Kamal, akmal. Kamal dengan akmal, akmal lagi lebih daripada kamal. Kamal tu sempurna kan? Sempurna. Dia macam kabir, akbar. Kabir besar, akbar lagi, lebih lagi. Tu macam tu. Jadi kalau sahih asah. Asah. Lebih lagi. Jadi cantik ni. Kalau ni qalqalah tu. Qalqalah apa? Qalqalah sughra, qalqalah kubra, akbar. Akbar. Okay. Nak cerita dia punya turutan tu. Jadi kamal lebih lagi akmal. Jadi maknanya minimum 2 rakaat duha, sekurang-kurang sempurna 4, sekurang-kurang sempurna. Sempurna sungguh 6 rakaat. Dan yang terlebih afdal itu, ini maksimum lah. Lebih pada tu lagi. Iaitu 8 rakaat. Ada setengah ulama kata 10. Yang kata 10 tu ada yang kata 10 tu 2 rakaat yang pertama tu isyraq. Isyraq. Yang kata 10 lah. Yang kata tak ada solat sunat isyraq 8. Yang kata ada solat sunat isyraq jadi 10 lah. Maksudnya 2 tu isyraq lah awal-awal. Dan nanti kita bincang bab isyraq tu. Dan waktunya bila boleh sembahyang duha? Kemudian selepas daripada naik terbit, naik matahari, terbit matahari kadar segalah. Berkekalan hingga gelincir matahari. Gelincir matahari itu zuhur. Zawal. Gelincir matahari itu zawal, zuhur. Naik matahari segalah. Naik matahari segalah. Segalah ni tinggi mana? 7 hasta. Ini 1 hasta. 7. Berapa? Susah nak kira. Galah dulu, galah normal. Ataupun 7 hasta ni. 7 ni. 1, 2, 3. Kadar matahari. Maknanya kalau kita pacak, kita tengok matahari tu. Nampak matahari naik tu. Kita pacak. Galah tu. Dia sama tinggi dengan galah tu. Sebenarnya tak sama tinggi. Dia jauh. Cuma kita tengok macam tu. Sama tinggi. Dia panggil segalah. Kalau nak kira minit, 20
kurang kot. 24 hingga 30. 20 Sekejap, ada 24 hingga 30 minit. Dia bergantung pada, tengoklah. Ada bergantunglah pada 24 hingga 30 minit selepas habis subuh. Selepas syuruk. Selepas jam masjid bunyi. Pukul apa tu? 6.53 kan? 6.53 tambah 25 lah kita ambil. Kalau nak selamat tambah 30, confirm lebih. 30 lah confirm lebih. 7.20. Lebih kurang. Betul? Lebih kurang 7.20. Boleh dah sembahyang duha. Boleh dah. Dia maknanya syuruk tu waktu tu habis subuh tapi tak boleh sembahyang. Sembahyang isyraq adalah sembahyang syuruk. Jangan salah faham. Sebab kita pasti kalau biasanya hari kuliah kan. Bila bunyi ten tu bunyi jam tu dia pergi sembahyang. Hilap. Waktu bunyi tu maknanya subuh habis haram sembahyang. Kan haram sembahyang. Waktu tu setan iblis dia cari, dia tengok matahari tu, dia duduk tengah-tengah. Biar dekat tengah-tengah ni matahari tu naik. Seolah-olah ni tanduk dia, tanduk iblis tu. Lepas tu dia duduk tengah-tengah. Seolah-olah dia buat gitu. Seolah-olah matahari tu naik atas kepala dia macam tu. Duduk tengah-tengah. Sebab tu haram. Waktu yang haram solat antaranya adalah waktu syuruk. Dia bunyi pergi sembahyang isyraq. Allah silap. Sembahyang isyraq adalah sembahyang awal duha. Maknanya tunggu 25 minit baru sembahyang. Sembahyang tu nama isyraq. Pada pendapat yang mengatakan ada isyraq, contohnya Imam Ghazali. Imam Ghazali kata ada isyraq. Maka waktu bila isyraq? Awal duha tu. Bukan isyraq tu masuk syuruk. Syuruk tu haram. Cuma dari sudut minit tadi tu kita boleh bincang lagi. Kata bukan 25 tu boleh bincang. Ini cakap secara umum aja. Kalau kata tak puas hati bukan. Tapi syuruk tetap ada. Cuma berapa minit tu boleh bincang. Ni saya cakap secara umum je 20 minit. Kadang-kadang tak puas hati ke apa kan. Kata tidak, sebenarnya 15 minit. Kita boleh bincang kenapa mungkin 15 minit. Mungkin 4 minit. Yang penting ada waktu syuruk haram. Tu nombor satu. Dari sudut minit tu boleh bincang. Okey. Dia panggil syuruk ni dia panggil bahasa Inggeris panggil sunrise. Kalau matahari jatuh tu panggil sunset. Biasa tengok matahari terbenam. Biasa tengok matahari terbenam. Masa matahari sunrise ni saya tengok dekat tepi pantai Pelindung, dekat di China belah sana tu kan. Dia buat tai chi. Masa time tu. Dia duduk macam ni. Rupanya dia ada benda. Apa benda? Ambil tu. Dia duduk. Nak tanya lah bila-bila. Ada yang seorang ni dia duduk. Masa tu duduk. Dia ada benda, ada sesuatu kena tanya. Tak buat pun. Kita pergi tengok apa hal dia ni duduk. Ada seorang tu dia tai chi. Itu Dragon Ball. Memang ada kepercayaan dia lah waktu tu. Dia rasanya apa orang tengok takut kot macam tu kot. Orang tengok dia macam harimau macam tu. Tengok ada dia punya khasiat lah. Dia kata lah ada khasiat dia. Dia nampak diorang ni tengok. Lepas tu tak boleh tunjuk boleh tunjuk. Nanti kudung. Ada? Itu kerah apa? Jangan tunjuk. Kudung. Itu gerhana lah. Itu gerhana. Okey. Jadi solat sunat isyraq tu lebih kurang 10 minit. Awal duha. Jadi maknanya kalau kita ambil setengah jam, kita ambil tadi 6.53 syuruk, maknanya 7.20 masa tu lah isyraq sampai 7.30. Tu je. Lepas tu baru duha. Pada pendapat Imam Ghazali yang kata ada isyraq. Mu'tamad tak ada isyraq. Isyraq adalah awal duha. Setengah ulama pula dia kata, nak dapat isyraq, dia tak boleh main semayang awal duha, tak boleh. Dia jadi duha. Habis macam mana nak dapat isyraq? Pertama dia kena solat berjemaah di masjid. Lepas pada solat berjemaah di masjid, kemudian lepas wirid semua dia tak boleh balik. Dia kena i'tikaf di masjid. Sehinggalah syuruk dan sehinggalah satu galah tadi tu, ataupun kita mudah kata setengah jam tadi tu, habis waktu tu dia terus sembahyang. Itu baru dapat isyraq.
Kalau tiba-tiba nak sembahyang, tak dapat isyraq. Habis dapat apa? Duha. Ada juga beberapa pendapat. Kita tak ada bagi salam, assalamualaikum, waalaikumsalam, bangun. Tak sempat nak tunggu doa pun. Ini pula nak tunggu isyraq. Memang taklah. Hai. Matahari dia punya darjah dia, ketinggian dia, apa tadi? Satu galah tadi. Ketinggian dia 17 darjah. Ingat lagi belajar dulu macam mana nak kira darjah. Kalau tak ingat, sia belajar dulu. Ingat belajar matematik dulu. Macam ni, garis macam ni. Tu garis gini tak? Kan? Garis macam ni. Tu dia punya tu. Ingat? Allah lama sangat dah belajar. Tak ingat tak? Tahun berapa tu? Tahun 60-an. 60-an. Oh, mana ingat 60-an ni dah tahun milenium. Orang lama tak ingat. Dia garis macam ni. Lepas tu garis macam ni. Garis macam ni. Itu dia panggil darjah tu. Sudut tu, sudut. Kalau macam ni. Ni? Berapa macam ni? Abang saya tanya macam ni dulu. Berapa ni? Pasal jawab 45 suka dia jawab 45. Tak suka. Wah, jadi tak sekolah tu. Ni. Berapa? Dia kata 45. Sekolah mana ni? Nak tanya sekolah mana 45 ni? Ni 90. Straight. 45 gini. Dia gini sikit. Dia gini. Kalau separuh. 180. Kalau bulatan 360. Ayah. Sia-sia lah belajar sekolah lu. Sia-sia. Cakap senang sia-sia. Baik kalau mengaji agama tu keluar. Allah. Bukan jadi ustaz, jadi babo. Mana taknya tu bayang. Daripada umur 7 tahun sampai umur habis SPM. Berapa belas tahun tu? Kalau mengaji agama tu, Masya Allah, berapa puluh kitab dah khatam. Kita ni sudut pun tak ingat. Itu tak tanya pecahan lagi. tak tanya pai lagi. Ini pai makan tu pai. Bukan pai tu. 3.1. Aku pun tak ingat lah. 3.14. Tak ingat. Itu je ingat. 42. Lagi? Dia panjang lagi. Itu semua dunia. Macam dia kata semua dunia. Kita kena tutup. Semua dunia. Semua dunia aja. Okey. Allah. Okey. Yang afdal pula. Yang afdalnya adalah, sebab dia habis gelincir. Jadi afdalnya adalah 1/4. Afdal mana dobit tadi hilang dah. 1/4 siang. 1/4 siang. Maknanya daripada 1/4 siang, maknanya daripada 1/4 siang macam nak cerita. Daripada syuruk siang lah tu. Syuruk ke maghrib bahagi 4. Syuruk ke maghrib berapa jam? Siang. Subuh ke maghrib ke syuruk ke maghrib? Lupa. Tak jumpa dobit. Tak ingat lah sama ada syuruk ke maghrib ataupun subuh ke maghrib. Beza sejam juga tu kan. Tak ingat mana satu lah. Dobit tak jumpa cari dah. Pening kepala lah. Cerita pasal dunia sudah pening kepala. Mana satu. Sama ada subuh sampai maghrib ataupun syuruk sampai maghrib. Kita ambil mudah-mudah kira lah. Berapa jam? 12 jam. Senang cerita 12 jam bagi 4. 1/4 bagi 4. 3. Jadi lebih kurang pukul 9 lah. Itu kalau ambil pukul 7. Kalau ambil subuh. Sebab tak ingat mana satu. Kalau subuh lebih kurang pukul 9. Lebih kurang. Kira sendiri, cek balik. Pening kan? Betul tak boleh cerita dunia-dunia sangat kok? Kan Abang Zadi kan? Baik Abang Zadi. Dia cerita pasal akhirat aja. Kita pula tak larat dengar. Masya Allah. Dan lepas tu sunat baca doa. Habis ya? Sunat baca doa. Doa apa? Doa apa tu lah? Allahumma. Kena nyanyi. Gen nyanyi laka ni. Allahumma inna duha'a duha'uka. Wal jamala jamaluka. Betul? Wal baha'u baha'uka. Apa? Wal quwwata quwwatuka. Dia tak kisah bertukar-tukar apa yang mana satu. Yang penting semua tu sebutlah. Wal quwwata quwwatuka wal qudrata qudratuka wal ismata ismatuka. Biar tu jelah. Itu boleh tambah sebenarnya. Ya Allah,
Inna duha duhauka, sesungguhnya duha ini adalah duhamu. Kalau wal baha abahauka, keindahan itu keindahanmu, wal jamal jamaluka, kecantikan itu kecantikanmu. Gitulah. Kita boleh tambah sebenarnya. Wal quwwata quwwatuka, duha ni kan kuat. Kekuatan duha, kekuatanmu. Wal qudratuka, kekuatan jugalah, kekuasaan. Wal ismata ismatuka, perlindungan itu adalah perlindunganmu. Lepas tu Allahumma in kana, ni baru doa dia. Yang tadi puji baru. Tu bukan doa lagi, tu puji. Kita nyanyi aja. Nyanyi ya. Allahumma in kana rizki apa? Allahumma in kana rizki fis samai fa anzilhu. Kalau di langit, kalau rezeki di langit, turunkan. Masuk hujan ke apa, turunkan. Wa in kana fil ardi fa akhrijhu, keluarkan. Itu boleh tambah juga sebenarnya. Betul. Wa in kana mu'assiran, susah, fayassirhu, mudahkan. Apa lagi? Wa in kana haraman fatahhirhu, sucikan. Sucikan yang haram. Kalau kata rezeki itu haram. Wa in kana ba'idan, kalau jauh, faqarribhu, dekatkan. Ada tu, boleh tambah kalau nak tambah. Betul? Bihaqi duhauka wa bahauka wa jamaluka wa quwwatuka wa qudratuka atini ma ataita min ibadikas salihin. Bacalah, tak wajib pun, sunat. Habis. Dan setengah daripada sunat yang muakkad. Sunat tarawih. Tarawih, sembahyang tarawih. Sembahyang tarawih. Pada bulan Ramadan saja boleh. Iaitu 20 rakaat. Kita baca mana-mana kitab mazhab Syafi'i, tak ada pun cakap 8, tak ada cakap yang lain-lain. Mesti cakap 20. Tengok kita tengok Kita bahas tadi duha. Sembahyang duha dia ada sebut tak? Minimum 2. Lepas tu yang sempurna ada. Tapi ada tak tarawih minimum 8? Tak ada. Mazhab Syafi'i. Mana-mana kitab fiqh mazhab Syafi'i, semua kata 20. Jadi maknanya jadi perbahasan ulama. Kalau tak buat 20 dapat tak pahala? Ada ulama kata tak dapat. Buat 8 tak dapat pahala tarawih. Dapat pahala qiyam Ramadan. Mendirikan malam Ramadan. Pahala dapat, pahala tarawih tak dapat. Dapat pahala qiyam Ramadan. Ada ulama kata dapat juga, dapat 8 lah. Yang tu yang lembut sikit. Yang kekeras tak dapat terus. Sebab dalam kata 20. Tiba-tiba buat 8. Tak dapat lah. Habis tu kalau tak dapat, berdosa lah. Bukan, tak dapat pahala tarawih. Habis tu tak dapat pahala langsung. Tak dapat pahala tarawih. Habis dapat pahala apa? Dapatlah pahala sembahyang. Sembahyang apa? Sembahyang malam Ramadan. Kan malam Ramadan tu, dapatlah pahala. Tarawih tak dapat. Habis kalau tak dapat tarawih macam mana? Biar tak dapat tarawih pun. Takut-takut orang dia macam... tapi kita ambil pendapat ulama kata dapat lah. Dapat kadar 8 lah. Dapat kadar 8. 8 depan. Yang buat... Okey. Ada beza tak buat 8 dengan buat 12? Tarawih. Kat situ kita dapat pegang. Sebenarnya 20 ke berapa tarawih ni sebenarnya? Tarawih sebenarnya 20. Okey kata 8 pun boleh. Kalau buat 12 boleh tak? Kalau kita kata buat 8 boleh, kita kena katalah buat 12 boleh. Ada tak orang buat 12? Tak ada. Ada tak orang buat 14? Tak ada. Maksud buat tu maksud buat secara betul lah. Kalau main buat malah aku 14 je lah. Itu memang ada. Ni yang buat betul-betul buat. Tak ada. Tapi kalau boleh 8, mana bolehlah 10. Bolehlah 12, bolehlah 14. Malah kalau boleh 8, boleh tak 6. Boleh tak? Boleh tak 4, boleh tak 2? 2 boleh. Masjid kita buat 2 je. Tarawih. Allahu Akbar. 8 boleh, 2 pun boleh lah. Dapatlah pahala 2. Kalau nak kira, kuat yang kata tak dapat lagi sebenarnya. Kuat yang kata tak dapat pahala langsung. Pahala tarawih langsung. Yang dapat pahala mendiri malam Ramadan kan disunatkan untuk buat ibadah. Mendapat pahala qiyam Ramadan dia panggil. Bukan tahajud. Tahajud kena tidur dulu. Dapat pahala qiyam Ramadan. Itu yang kuat. Macam mana pun kita tetap cakap jugalah. Dah ada khilaf ulama kan. Dia kata juga dapat kadar itu. Tarawih kadar itu. Maka hujah, saya baca hujah dia. Memang tak boleh. Kita kata memang kalah. 8 ni kalah. Dengan hujah 20 tu kalah 8. Pertama, nama tarawih. Tarawih tu mufrad ke musanna ke jamak? Tu dulu.
Daripada perkataan apa? Perkataan tarwihatun. Tarwihatani, 2. Tarawih. Makna jamak. Ambil pula makna tarwihatun apa? Apa maksudnya? Masuk rehat. Tarwihatani, 2 kali rehat. Musanna. Jamak tarawih, 3 kali ke atas rehat. 3 kali rehat ke atas. Apa maksud rehat? Sembahyang main-main? Bukan. Maksud rehat tu lepas 2 rakaat rehat. Lepas 2 rakaat rehat kan? Bukan. Lepas 4 rakaat rehat. Lepas 4 rakaat rehat. Dia lepas 4 rakaat rehat. 2 rehat. Rehat. Kita kan rehat kat situ kan? Kita nak 2 rakaat tak rehat. Mana ada 2 rakaat? Lepas tu mana ada rehat kat tengah? Memang. Dia 4 rakaat rehat. 4 rakaat rehat. Jadi kalau tarawih bermakna minimum mesti 3 kali rehat. Kalau buat 8 berapa kali rehat? Kita nak kata 2 pun boleh lah. Ini sekali je. Boleh kata 2 lah. 4 rakaat, rehat sekali. 4 rakaat, rehat sekali lagi. Kan? Katalah 2. Maknanya, tak kena lah. Nak sembahyang apa? Nak sembahyang tarwihatan ni. Sembahyang tarwihatan ni. Tak disebut tarawih. Tarawih 3. 3 kali rehat. Aku 2 kali je. Maknanya dari sudut bahasa pun dah salah dah. Kalau orang buat 8 ni. Dari baca dia punya apa hujah-hujah Allah. Kitab panjang. Kitab panjang. Memang kalah 8 yang kalah. Kalau mazhab Syafi'i, mazhab lain, cerita lain. Ahli hadis cerita lain, buat keluar hadis tu cerita lain. Oh ni hadis kata 8 tak mau. Surrender. Kita cerita bahas kitab aja. Kita tak cerita bahas hadis Quran ke apa ke. Tak. Kalau kita kaji kitab mazhab Syafi'i memang 20. 8 out. Sebab bahasa pun dah salah. Solat sunat tasbih. Kenapa bahasa dia solat sunat tasbih? Sebab ada tasbih, kan? Dalam solat-solat biasa ada tasbih tak? Ada subhanallah subhanallah. Banyak lah tu. Masa rukuk, kata 4 rakaat. Masa rukuk ada 6. Kalau ambil buat 3-3. Masa sujud 3 ada 12. Tasbih. Banyak tu. Kenapa tak panggil solat sunat tasbih? Dia sembahyang Zuhur kita, sembahyang Zuhur tapi berserta dengan solat sunat tasbih. Berserta dengan solat tasbih. Kita sembahyang qabliyah ba'diyah. Kita sembahyang hajat. Sembahyang hajat berserta dengan tasbih. Sebab ada tasbih. Tapi kenapa tak nama solat sunat tasbih? Walaupun ada tasbih. Sebab tak cukup syarat. Habis kenapa solat sunat tasbih nama solat sunat tasbih? Kerana 300. 300 kali tasbih baru boleh dinamakan solat sunat tasbih. Saya nak bagi cerita ni, bila dia punya brand, dia ada kena mengena dengan perbuatan tu. Bila brand tu, dia bukan brand saja-saja. Okey, kenapa nama imam? Imam tu ketua. Apa kenapa imam? Sebab imam ada cerita. Dia imam tapi duduk belakang. Nampak? Dia ada cerita dia. Imam dia mesti ketua. Bila ketua mesti kat depan gini. Dia ada cerita. Jadi sekarang tarawih adalah jamak daripada tarwihatun, sekali rehat. Tarwihatan ni 2 kali rehat. Tarawih 3 kali rehat ke atas. Tiba-tiba semayang 2 kali rehat aja. Sekarang ni semayang apa ni? Semayang apa ni? Jadi kat situ pun dah kalah dengan bahasa pun dah kalah. Kita baca lah. Orang masa kat Mekah dulu dia buat dia buat 4, lepas tu dia tawaf 7 kali. Buat 4, tawaf 7 kali. 4 tarawih tadi. Yang kata tarawih tadi. Lepas tu buat 4, dah berapa kali rehat lah? Buat 4, tawaf. Tu rehat lah tu. Relax. Semayang relax. Okay. Lepas tu buat 4 lagi. Rehat, tawaf, relax. Berapa kali dah? 2 kali dah. Buat 4 lagi. Tawaf, relax. Berapa kali dah? 3 kali apa? 3 kali rehat dah. Jadi 4, 12 lah. 12 kan? Lepas tu tawaf. Lepas tu buat lagi 4. Jadi berapa dah? Tawaf. Berapa kali dah? Lepas tu buat lagi 4. Jadi berapa? 20 rakaat. Berapa kali rehat? 4 kali. Kena tak dengan berehat-rehat jamak? Kena. Itu lah. Lepas tu Imam Malik di Madinah tak berhenti. Mana boleh kita tak ada Kaabah. Kita nak tawaf macam mana? Tak berhenti. Tak berhenti. Macam mana? Setiap kali 4 rehat juga. Tapi tambah 4 rakaat lagi. Yang tawaf 7 tu tak berhenti. Mana boleh dia orang dapat pahala banyak. Kita sikit kita kat Madinah. Imam Malik tambah 4,
Yang tawah tu dia tambah 4 rakaat. Jadi berapa kali? Berapa kali tambah? Tadi 4 kan? Ha. Sebab tu mazhab Maliki 36 rakaat. Dan ada pendapat kata 48. Mazhab Maliki. Tu lah. Sebab tu mazhab itu ni Mekah apa ni, Madinah dulu. Madinah sekarang tak. 20 tak? Mekah mana buat 20 kan? Dia tak buat 8 kan? Buat 20. Itulah dia. Sikitlah tentang tarawih ni, maksud sembahyang santai-santai. Lepas sembahyang relax, sembahyang relax. Patut kita buat macam mana? Kita macam mana kita? Kita kena dengan munasabah kita. Di Masjid Haram, di Masjid Nabawi, dia semangat dia lain macam. Kenalah boleh buat sampai 36, 48. Di Mekah semangat dia lain macam. Bolehlah tawaf walaupun berapa kali tawaf pun. Kita boleh tak semangat tu? Tak boleh. Apa kita nak buat rehat-rehat tu? Maka colek. Kita suka apa? Kita suka selawat, kita suka macam ramai-ramai kan? Kita suka kan? Allahumma salli ala Muhammad. Kan kita suka yang tu kan? Kita suka yang tu. Maka tok nenek kita tengok begini, oh anak cucu aku ni memang tak ada harapan lah kalau nak suruh tambah 4. Sebenarnya 4 tambah 4, masa nak rehat tu tak ada harapan. Nak suruh makan colek, lepas makan colek hilang. Memang tak boleh buat apa. Patutnya buat gitu try jadi. 4 rakaat colek kepuk. 4 rakaat colek perut. 4 rakaat colek. Oh mantap. Penuh sini Salahuddin. Sembahyang tarawih sampai rehat. Itu bukan buat 8, itu bukan buat 20, buat dia tak mahu lah. Dunia dia memang dia banyak puasa, siang malam puasa. Jadi sembahyang berehat-rehat. Jadi lepas tu kita ada bacaan-bacaan. Itu je yang kita mampu. Itu pun ada orang tak nak bagi buat. Tak nak bagi buat lah kali dengan tarawih tak buat. Ya dia akan jadi gitu. Jadi cantik dah tok nenek kita buat sejenis rangkapan apa-apa untuk dibaca dan caranya seramai-ramai, seronok. Sambil-sambil tu warga emas boleh juga lengoh-lengoh ni terik kot ni sementara dalam masa 4 nak ke 4 tu. Boleh memperbaharui keikhlasan waktu tu. Dah malas dah macamnya. Tapi rehat kejap dia jadi ikhlas balik. Nak memperbaharui keikhlasan. Itu yang fadlan minallahi wa ni'mah. Jom. Wah, marah kan dia jadi kan. Kan biasa tengok TV tak? Saya jarang tengok TV, baru ni terjeling. Ada penyanyi kat sini. Ada yang duduk dekat ni, yang pegang tangan besar tu, yang dia nyanyi sekali. Kan dia ada feel tu. Itulah orang Melayu. Tok nenek kita tahu lama dah. Memang dia suka gitu. Dia penyanyi nyanyi atas pentas, dia nyanyi kat bawah. Tak dengar pun dia nyanyi, nampak macam follow kan. Itu lah. Dah tahu dah, itulah kesukaan dan kelemahan orang Melayu. Maka tok nenek kita buat dah. Subhanal malikil ma'bud. Subhanal malikil mawjud. Subhanal malikil hayyil ladzi la yanam. Dan ayat-ayat dia memang best. Fadlan minallahi wa ni'mah. Dalam surah Hujurat. Dalam surah Hujurat. Surah Quran tu free-free dapat pahala kita baca. Kita pun tak tahu Quran. Surah Al-Hujurat yang ayat fasik tu, datang orang fasik tu. Fatabayyanu tu, sebelum tu. 2 ayat, 3 ayat sebelum tu. Fadlan minallahi wa ni'mah. Adalah. Adalah ayat. Tengoklah sendiri. Fadlan minallahi wa ni'mah wa maghfiratan ramai. Jadi ikhlas tu mari balik. Jangan dengar diorang ni yang nak berhenti-berhentikan ni. Diorang tak tahu, diorang ingat boleh kalau stop macam tu, orang tak mari sembahyang tarawih dah. Sebab dia macam boring, tak ada ikhlas. Dah kali sembahyang 10 hari, kalau sembahyang tak ikhlas apa guna? Dia kona ke situ. Lagi dia tak datang terus. Sudah cantiklah tok nenek kita buat. Kita bukan ikut tok nenek membuta tuli, mengkhinzir buta, tidak. Kita tak ikut membabi buta. Ada benda yang kita tak ikut. Ada. Duduk atas bantal, bisul. Tak boleh kan? Duduk atas bantal. Kita tak ikut, duduk je atas bantal. Kan? Ada yang kita tak ikut. Tapi banyaknya okey lah. Memang tak ada masalah. Tujuan dia bagi tahu gitu sebab nanti takut bantal tu pecah. Tu dia bagi tahu. Kan? Jangan duduk. Jangan sapu malam-malam nanti rezeki payah nak masuk. Memang rezeki payah nak masuk. Dah sapu kena. Masa tu gelap. Pakai lampu pun lampu. Lampu apa tu?
Tu kan dia warna kuning. Masa sapu-sapu entah apa-apa duit-duit ke sapu waktu tu lah. Sekarang lampu Kalimantan, sapu lah lampu malam pun. Lampu putih sekarang ni. Adalah kemunasabahannya. Cuma kita tak ikut semua. Kita tak ikut semua. Kita ikut lagi tak? Bila pantang ke, tak boleh makan labu, tak boleh makan kubis. Ikut tak? Tak boleh makan tembikai, makan lada hitam, nasi dengan apa ya? Ikan macam tu je lah. Ikut lagi tak pantang tu? Ada orang tak ikut dah. Tak ikut lah. Nak tengok nak naik bentan ke, meroyan ke, buat kita tengok. Tengok, try. Untuk nenek kita lama dah hidup. Malah mereka lagi sihat pada kita. Betul tak? 100 tahun tu biasa. Kita baru 38 pun sakit dah. Baru 40 pun duduk sekali kejap-kejap cari berik. Jeng, tak kisahlah siapa pun yang tak datang tu. Tiba-tiba kita nak konon-konon hebat kita ni. Hei, ni cerita apa ni? Okey. Kita tengok okey. Jadi dan setengah daripada sunat yang muakkad, sunat tarawih pada bulan Ramadan iaitu 20 rakaat dengan 10 kali memberi salam. Maknanya 2 pada sekaliannya. Pada sekaliannya. Iaitu sembahyang akan dia sembahyang ni kemudian daripada sembahyang fardu isyak. Lepas sembahyang isyak. Dia tak boleh sebelum sembahyang isyak. Masuk lepas sembahyang isyak berpanjangan sehingga waktu fajar sadiq. Fajar sadiq tu subuh lah. Jadi maknanya boleh sembahyang tarawih selepas sembahyang isyak. Tak sembahyang isyak, sembahyang tarawih tak sah, dia jadi qiyam Ramadan balik. Tak sah tarawih tu aja, dia jadi qiyam Ramadan. Ingat peristiwa yang berlaku dekat Puncak Alam? Masjid tu kan? Sekarang boleh sebut lah, kita kan tak ada kena-mengena lah. Kan? Imam dia tersilap, tak baca ihdinas siratal mustaqim masa sembahyang isyak. Pakat-pakat tak tegur ke tak perasan, tak tahulah macam mana. Sampai masuk mufti tegur, mufti suruh tegurlah maksudnya. Lepas tu tak payahlah sampai mufti memalukan. Kan mufti nak masuk campur benda kecil macam tu. Bagi ustaz kampung lah, settle dah. Maksud nak selesai kan. Jadi lepas daripada sembahyang isyak tu tak baca rakaat keberapa tah, rakaat kedua kot. Ihdinas siratal mustaqim. Maka sembahyang isyak tu tak sah lah. Lepas tu pakat-pakat sembahyang tarawih 20 rakaat. Lepas tu siap witir, lepas tu siap more lagi. Pantai more. Esok tu baru viral. Maksudnya tak sah lah isyak dia. Tak apalah, tak sengaja kan. Qada lah. Soalannya macam dengan tarawih. Tak sah tarawih. Bukan tak sah sembahyang. Tarawih tu tak sah. Bertukar tarawih kepada qiyam Ramadan. Okeylah. Taklah sia-sia. Okeylah. Tapi isyak tak sah terus. Tak sah. Witir pun dia tak sah. Sebab dia niat sahaja aku solat witir. Witir tak sah. Tapi tarawih sah. Sebab tarawih martabat dia mutlak. Martabat. Dia ada martabat, dia ada solat sunat berwaktu, solat sunat bersebab, sebab mutaqaddim, sebab mutaakhir, sebab muqarin. Tu solat sunat tu. Jadi witir dia mesti lepas daripada sembahyang isyak, dan dia niat witir tu witir betul lah. Dia bukan martabat mutlak, tidak. Witir. Jadi oleh kerana isyak dia tak sah, maka witir tak sah. Tapi tarawih martabat mutlak, maka dia bertukar jadi qiyam Ramadan. Ugi lah gitu. Apa lagi? Keterangan. Itu je lah, habislah kat situ. Habis. Keterangan. Bermula yang terlebih afdal. Ni alas kan. Bermula yang terlebih afdal, segala sembahyang sunat itu, paling afdal sembahyang sunat tu, sembahyang paling afdal. Maksudnya macam ni. Sembahyang tu paling besar pahala dari sudut sunat. Yang paling besar solat fardu, tapi solat sunat yang paling besar sama ke solat hajat dengan solat istikharah? Tak sama dari sudut pahala. Sama ke solat hajat istikharah? Setengah ulama kata sama, tak boleh. Solat hajat dengan solat qabliyah
Sama ke? Tak sama. Witir dengan duha sama ke? Tak sama. Pahala-pahala. Jadi mana yang paling besar? Yang bermula terlebih afdal segala sembahyang sunat itu sembahyang 2 hari raya. Dalam 2 hari raya tu mana lagi afdal? Adha ke fitri? Adha. Adha lagi nombor 1. Haji. Solat sunat raya haji lebih besar daripada solat sunat raya puasa. Tapi kalau secara umum dua-dua ni pahala besar. Boleh kita kata sikit lagi nak pahala wajib. Boleh kata gitulah, sikit lagi nak pahala wajib. Tapi tak wajib, pahala dia tu. Kemudian gerhana matahari, 2 matahari. Bukan, gerhana matahari. Gerhana matahari dan gerhana bulan lebih lagi matahari. Jadi gerhana matahari besar pahala juga, besar. Nombor 3 lah, duduk nombor 3. Kemudian gerhana bulan, duduk pahala besar yang keempat. Kemudian minta hujan, istisqa, duduk yang kelima. Besar pahala tu. Kemudian witir, duduk yang keenam. Kemudian 2 rakaat fajar. Kenapa 2 rakaat fajar dekat sini? Duduk kat sini 2 rakaat fajar ni 2 rakaat qabliyah lah, qabliyah subuh. Kenapa duduk kat sini? Kan qabliyah subuh pahalanya apa? Dunia dan isinya. Maknanya solat witir 2 dunia. Maknanya minta hujan lagi banyak. Okey, sekejap. Kenapa hari raya gerhana matahari, gerhana bulan, hari raya 2 hari raya, 2 gerhana minta hujan dia paling besar? Sebab dia disunatkan berjemaah. Solat sunat yang dituntutkan berjemaah ada 5 aja. Tolak Ramadan lah, ada 5 aja. Solat sunat hari raya, 2 hari raya, 2 gerhana minta hujan. 5 je. Kerana dia dituntut untuk berjemaah, maka pahala dia lebih besar daripada solat sunat yang tidak dituntut untuk berjemaah. Sebab tu dia paling besar. Kenapa duduk witir duduk nombor seterusnya? Sebab witir ada mazhab kata wajib. Tak sembahyang witir berdosa. Maka dia duduk agak tinggi lah, pahala besar juga. Dia duduk agak tinggi. Witir. Mazhab Hanafi. Witir wajib. Tak witir berdosa. Tapi dia tak sama dosa dengan fardu. Tinggal fardu dosa besar. Tinggal wajib. Solat witir tu wajib, bukan fardu. Silap. Mazhab Hanafi, witir tu wajib. 5 waktu tu fardu. Oh, fardu dengan wajib lain. Mereka lain. Kita sama kan? Mereka lain. Jadi witir tu, fardu tu wajib tu di bawah sikit daripada fardu. Fardu lagi besar kewajipan, wajib kurang sikit. Sebab tu dia duduk kat situ. Kemudian 2 rakaat fajar. Sebab apa 2 rakaat fajar duduk martabat yang ketiga ni, pahala yang keenam, pahala yang keenam ke ketujuh ke berapa dan seterusnya ni. Sebab ada hadis Nabi kata dapat dunia dan isinya siapa solat sunat qabliyah subuh. Kemudian segala rawatib. Segala rawatib ni qabliyah ba'diyah lah. Ada 22 rakaat. 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat selepas zuhur, 2 rakaat selepas maghrib, 2 rakaat selepas isyak. Ada 10. Lepas tu tambah lagi ghairu muakkad, 2 rakaat sebelum zuhur, tambah lagi 2 lah maknanya. Tambah lagi 2 rakaat sebelum zuhur, tambah lagi 2 rakaat selepas zuhur, tambah 4 rakaat sebelum asar, tambah 2 rakaat sebelum maghrib, tambah 2 rakaat sebelum isyak. Semua sekali ada 12. 12 tambah 10, 22 rakaat yang rawatib ni. Ini paling besar. Dia paling besar. Daripada dia lebih dia duduk martabat seterusnya setelah qabliyah subuh. Yang tadi termasuk qabliyah subuh 22 tadi kan? Tolak 20 je lah. Sebab qabliyah subuh dia letak kat atas tu. Okey. Kemudian tarawih. Ini biasa banyak kali dah sebut ni. Ini banyak kali dah sebut. Solat sunat tarawih dengan solat sunat ba'dah isyak, besar lagi pahala ba'dah isyak. Banyak kali sebut dah. Sebelum isyak, qabliyah isyak. Qabliyah isyak dan tarawih besar lagi qabliyah isyak. Ada orang sembahyang tarawih tapi